رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jatan kuasa masjid ini di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Seterusnya para hadirin, para hadirat, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, terus kita masuk pada bicara kita malam ini. Saat bicara kita terhenti ketika kita berbicara mengenai peningkatan dan pengurangan iman. Kata pengarang Syekh Abdul Majid Az-Zindani hafizahullahu ta'ala dalam Kitabul Iman, dengan bicaranya wa hunaka asbabun tuqawwil iman fayazid, dan di sana sebab-sebab menguatkan iman maka ianya menambahkan iman. Merujuk bicara ini menunjukkan kepada kita iman kita ada kalanya bertambah dan berkurang. Iman bertambah dengan sebab-sebab, begitu juga iman berkurang juga dengan sebab-sebab. Okey tuan-tuan, sebagai renungan diri kita, ada kalanya kita rasa cukup bersemangat untuk melaksanakan ibadah, dan ada kalanya kita rasa tidak bersemangat. Ada kalanya kita bersemangat untuk bersedekah, dan ada kalanya kita tidak bersemangat. Ada kalanya kita bersemangat untuk membaca Al-Quran, dan ada kalanya kita tidak bersemangat. Ini jelas menunjukkan kepada kita iman ada kalanya bertambah dan berkurang. Ada kalanya kita semangat untuk menyaut seruan azan, dan ada kalanya apabila mendengar seruan azan, tuan-tuan, kita buat endah, tak endah. Jadi di sini kata pengarang, dan di sana sebab-sebab menguatkan iman dan penambahan iman ada sebab-sebabnya. Merujuk firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Petikan daripada suratul Anfal ayat yang kedua. Dan apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan mereka, dan ke atas Tuhan mereka jua mereka bertawakal. Ayat ini menyatakan kepada kita orang beriman, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, kita dengar orang baca Al-Quran, saat itu iman kita meningkat. Artinya iman kita meningkat saat kita mendengar Al-Quran. Timbul persoalan, adakah iman meningkat hanya dengan mendengar Al-Quran sahaja? Tuan-tuan, melihat kepada prinsip yang digariskan oleh ulama akidah, yang mana ayat itu adalah ayat teras, menunjukkan kepada kita bahawasanya iman kita bertambah dengan ketaatan, bukan hanya dengan mendengar Al-Quran semata. Iman kita bertambah saat kita melakukan ketaatan. Iman kita, iman saya, iman tuan-tuan, ibu-ibu, meningkatnya iman saat kita mendengar ataupun melakukan ketaatan. Kejap, kami nak tahu apa garis panduan bila sebut perkara taat itu apa? Perkara taat, tuan-tuan, adalah sesuatu yang disuruh oleh Allah.
serta kita melarang diri kita daripada melakukan perbuatan yang ditegah oleh Allah, ianya juga adalah ketaatan. Dalam arti katanya taat, bila sebut taat tuan-tuan, ianya bukanlah berbentuk maksiat. Ketaatan adalah setiap sesuatu yang baik dan mempunyai ganjaran pahala. Contoh, ini sebagai praktikal kita tuan-tuan. Sahabat kita jemput kita pergi rumah dia, kenduri anaknya. Okey tuan-tuan, di sini kita boleh menilai kejap, pergi kenduri kahwin sebagai memenuhi undangan, ini maksiat ke tak? Bukan maksiat Haji. Bila bukan maksiat, maknanya ini adalah ketaatan. Ya, itu adalah ketaatan. Dapat pahala ke tak? Ya, dapat pahala. Bila sebut taat, iman meningkat akan berkurang, iman meningkat. Kita balik ziarah sanak saudara kita, kadang-kadang kita terfikirkan kos lepas, minyak, tol dan sebagainya tuan-tuan. Tetapi tuan, kita melakukan ketaatan. Kita balik, niat kita nak ziarah, kita balik nak jumpa mak ayah, nak jumpa adik-beradik, nak jumpa anak saudara. Sekiranya itu adalah niat kita dalam arti katanya ketaatan, Tuan Haji, Tuan, Makcik, kita balik, iman kita dalam keadaan sentiasa meningkat. Jadi iman meningkat dengan ketaatan, secara langsung ianya juga memberi rangsangan kepada kita. Kejap, kami nak tahu apa faedah yang kami dapat sekiranya kami tahu iman meningkat dan berkurang. Kami nak tahu apa yang kami dapat, kita nak tahu apa yang kita dapat sekiranya kita tahu iman kita bertambah dan berkurang dengan sebab-sebab tertentu. Okey tuan-tuan, di antara faedah yang dapat kita lihat apabila iman kita meningkat dan kita mengetahui sebab-sebab peningkatan iman dan sebab-sebab berkurangnya iman. Yang pertama tuan-tuan, supaya ianya menjadi motivasi rangsangan kepada kita untuk terus konsisten melakukan sesuatu yang meningkatkan iman. Kerana kita memelihara perkara yang meningkatkan iman, ianya di antara sebab Allah Subhanahu wa taala memelihara iman kita sehingga akhir usia. Tuan-tuan, menjadi kerisauan kepada kita sekiranya Allah menarik iman, Allah mencabut iman daripada hati seorang hamba. Sebab hanya dengan iman sahaja seorang itu akan dimasukkan ke dalam syurga. Kita risau, iman kita ditarik. Atas kerisauan tersebut, kita memeliharanya dengan sesuatu yang meningkatkan iman. Maknanya kami faham daripada poin tersebut, bila kita tidak mengekalkan diri kita dalam peningkatan iman, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala akan mencabut iman kita ke macam mana? Tuan-tuan, kita melakukan perbuatan tadi di antara sebab yang memperkukuhkan iman. Tuan-tuan, sekiranya kita tidak memelihara dengan sesuatu yang meningkatkan iman, tidak menjadi kepelikan sekiranya Allah mencabut iman. Ini melihat kepada apa yang kita saksikan tuan-tuan. Sebagai contoh yang ingin saya kongsi, sekitar 8 bulan lepas, juga di antara perkara yang mengejutkan, mungkin ada dari kalangan kita menyatakan tidak mengejutkan tuan-tuan, berita mengenai seorang wanita, anak perempuan kepada bekas Presiden Indonesia Soekarno, berpengkalan di Bali, mewawarkan dirinya telah keluar daripada Islam pada usia 73 tahun. Okey tuan-tuan, dengan apa yang dikatakan olehnya, dengan apa yang diwawarkan oleh beliau, bahawasanya beliau telah keluar daripada Islam, tuan-tuan, kenapa berita itu tidak mengejutkan kita? Kenapa kita rasa perkara itu adalah perkara biasa? Kerana tuan-tuan, sekiranya kita melihat individu tadi, sebelum beliau mewawarkan dirinya keluar daripada Islam, tuan-tuan, dia sudah tidak memelihara perkara yang meningkatkan iman. Tuan-tuan, dia tak pernah nutup aurat. Contoh, dah lama dah dia tak solat. Dan dia juga seringkali tuan-tuan pergi dalam upacara-upacara bagi penganut agama Hindu. Bila kita lihat cara dan gaya hidupnya tuan-tuan, tak pelik kenapa Allah cabut iman. Kerana dia tidak memelihara sesuatu
yang meningkatkan iman. Jadi melihat kepada pengiktibaran apa yang kita saksikan itu, tuan-tuan, kita risau sekiranya kita tidak melakukan sesuatu yang meningkatkan iman. Lambat laun Allah Subhanahu wa taala mencabut iman daripada diri kita, tuan-tuan, kita akan berada dalam kerugian selama-lamanya, apatah lagi kerugian di akhirat. Kerana menjadi syarat penganut yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata dimasukkan ke dalam syurga. Hal ini merujuk firman Allah Subhanahu wa taala, petikan daripada suratul Baqarah, muka surat yang kelima, pada ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berilah kabar gembira kepada mereka. Siapa mereka itu, tuan-tuan? Orang beriman. Allah mulakan dengan iman. Dan mengerjakan amalan soleh. Allah mula dengan iman, kemudian dan mereka yang mengerjakan amalan soleh, sesungguhnya bagi mereka itu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ayat ini menjadi ayat trust. Penghuni syurga semestinya seorang yang beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman, tuan-tuan, baik mana dia, tidak akan diterima amalan, apatah lagi dimasukkan ke dalam syurga Allah. Sebagai contoh, kita lihat petikan daripada surah An-Nur juzuk 18. Melalui firman Allah Subhanahu wa taala, petikan daripada ayat 39 surah An-Nur, muka surat 355. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Dan mereka yang kufur, orang tidak beriman tadi kufur, dan mereka yang kufur, amalan-amalan mereka, usaha-usaha mereka, seperti mana fatamorgana di tanah tandus. Disangka seorang yang sedang dahaga itu air. Dia tengok fatamorgana, tuan-tuan, dia nampak macam air, macam kita lah, tuan-tuan. Tengok, fatamorgana, macam ada sungai depan dia. Sehingga apabila ia mendatanginya, ia tidak mendapati sesuatu pun. Pergi ke fatamorgana tadi, jauh lagi sungai. Tadi nampak dah tak jauh. Pergi dekat, apa pun tak ada. Disangka ianya adalah air. Perumpamaan yang jelas daripada Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tuan-tuan, amalan mereka seperti mana fatamorgana aja. Orang yang tidak beriman, tuan-tuan, dia sangka apa yang dilakukan olehnya itu adalah satu kebaikan, manakala gambarannya hanya seperti mana fatamorgana yang disangka air. Bila pergi tengok, apa pun tak ada. Jadi merujuk kepada ayat tadi, terutamanya petikan daripada suratul Baqarah ayat 25, menyatakan kepada kita hanya dengan iman seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga. Okey. Juga di antara faedah yang dapat kita ambil, tuan-tuan, sekiranya kita mengetahui peningkatan dan pengurangan iman. Jika tadi kita lihat ianya menjadi rangsangan kepada kita untuk terus melakukan ketaatan, hanya dengan ketaatan ianya meningkatkan iman. Dengan asbab tersebut, tuan-tuan, kita menginginkan Allah mengekalkan keimanan daripada diri kita. Kemudian di antara faedah yang dapat kita ambil, iaitu, tuan-tuan, dengan kita mengusahakan sesuatu yang mengekalkan ataupun menambahkan iman. Kenapa? Sebab ini adalah ikhtiar kita, tuan-tuan. Kita tak tahu bila kita akan bertemu dengan Allah. Bahkan di antara tanda-tanda seorang itu mengakhiri kehidupannya dengan kehidupan yang baik, penamat yang baik, husnul khatimah, iaitu kematiannya dalam keadaan iman yang meningkat. Itu di antara tanda. Contoh, ada kita dengar orang meninggal, tuan-tuan, tengah sujud, tengah baca Al-Quran,
tengah solat 2 tahun lepas, seorang imam di Masjid Al-Bukhari Al-Astar meninggal dunia tuan-tuan, ketika mana menyampaikan khutbah. Viral videonya tuan-tuan, tengah khutbah meninggal dunia di situ. Okey, kita tengok tuan-tuan, khutbah tu maksiat ke taat? Apa pula maksiat? Itu taat kan, pahala. Okey tuan, bila sebut ketaatan, imannya sedang meningkat, dan dia meninggal dunia sedang menyampaikan khutbah, iman tengah meningkat. Bila sebut iman sedang meningkat tuan-tuan, dan dijemput oleh Allah ketika itu, tuan, itu di antara seorang itu mengakhiri kehidupannya dengan penamat yang baik. Tuan, kita tak tahu lagi macam mana kita meninggal. Saya pun tak tahu tuan-tuan, ibu-ibu kita tak tahu. Kita risau sekiranya kita dijemput oleh Allah dalam keadaan iman yang sedang merudum. Kejap, iman merudum dengan apa pula? Iman berkurang dengan apa? Kita lihat bicara pengarang berikutnya, iaitu kata pengarang tuan-tuan, wa hunaka asbabun minal ma'asi tud'iful iman, ka qawlihi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Artinya, dan di sana sebab-sebab daripada kemaksiatan, ianya mengurangi iman. Apa makna? Artinya, sedang kita melakukan kemaksiatan tuan-tuan, ianya akan berkurangnya iman kita. Iman kita akan berkurang apabila kita melakukan maksiat. Maksiat tu apa pula? Maksiat tuan-tuan, ianya setiap sesuatu yang bertentangan dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Apa jua sesuatu yang bertentangan dengan arahan Allah disebut dengan maksiat. Dalam arti katanya maksiat sesuatu perkara ditegah oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita buat, kita dapat dosa. Maksudnya begitu? Ya. Dalam arti katanya maksiat ni tuan-tuan, setiap sesuatu yang berdosa. Tak kira lah apa jua perkara yang berdosa. Tak kira tuan-tuan, bila kita buat sekecil-kecil dosa dan juga sebesarnya, saat itu iman kita sedang berkurang. Dalam hadis yang dinukilkan oleh pengarang, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, artinya, dan tidaklah seorang yang sedang berzina, penzina itu, saat ia melakukan aktiviti penzinaan, dia sebagai seorang mukmin. Apa makna tuan-tuan? Tidaklah berzina seorang penzina sedang ia melakukan aktiviti penzinaan, dia sebagai seorang mukmin. Apa makna? Maknanya tuan-tuan, sedang dia melakukan perbuatan tadi, sedang dia berzina, pada saat itu dia bukanlah seorang mukmin. Apa maksud seorang mukmin? Maknanya dia terkeluar dari Islam murtad ke tak? Dia hanya disebut sebagai seorang muslim. Kenapa dia tidak seorang mukmin? Tuan, kerana saat itu dia sedang melakukan sesuatu yang berkurang, yang mengurangi iman, hingga kan tidak melayakkan dirinya disebut sebagai seorang mukmin, kerana saat itu imannya sedang merudum. Maknanya iman berkurang dengan sesuatu yang melanggar arahan dan arahan Allah Rasulullah, begitu? Ya, merujuk kepada hadis tadi. Dalam hadis lain tuan-tuan, pernah baginda alaihi salatu wasallam bersabda, wala yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, dan tidaklah sedang mencuri seorang pencuri itu sedang ia melakukan aktiviti pencuriannya disebut sebagai seorang mukmin. Dia tengah mencuri tuan-tuan, maaf, saat itu dia hanya seorang muslim sahaja. Kenapa pula? Sebab apa yang dia buat, perkara itu mengurangi imannya. Bila mengurangi iman, tuan, merujuk kepada hadis tadi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, iman kita dapat lihat dan kita mengambil pengertian daripada maksud hadis tersebut, yang mana iman kita berkurang dengan kemaksiatan. Sekarang kita telah melihat punca ataupun sebab iman kita bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman dengan ketaatan dan berkurangnya iman dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu rupanya. Ya. Tuan,
Setiap masa yang dilalui oleh saya, oleh tuan-tuan, oleh ibu-ibu, tidak terlepas sama ada meningkatnya iman ataupun berkurangnya iman. Okey, sekarang kita berada di sini. Kita duduk i'tikaf dalam masjid sambil kita menanti untuk melaksanakan fardu isyak. Duduk kita ni maksiat ke taat? Tuan, semestinya taatlah, sebab ini kan i'tikaf dalam rumah Allah pula. Okey, iman kita sedang meningkat. Selesai solat kita balik, kawan kita ajak, mak, ada masa tak kita lepak dulu kedai mamak? Lepak kedai mamak, tuan-tuan. Kemudian buka cerita tentang seorang individu, tuan-tuan. Cerita tentang imam kita. Kau perasan tak imam kita? Tengok, tuan-tuan, kita tadi tengah melakukan ketaatan imam meningkat. Sekarang kita berbicara tentang seseorang, tuan-tuan. Aku dah lama betul tak puas hati. Sehingga akhirnya, tuan-tuan, kita cerita. Kita berbicara tentang seorang individu tadi, tuan-tuan. Tadi imam meningkat, saat ini iman berkurang. Okey, selesai makan apa semua, makan, kita balik rumah, duduk dengan orang rumah kita, dengan keluarga kita, apa semua, layan anak-anak, tuan. Taat ke maksiat lah? Itu taat. Bila taat imam meningkat, ya, imam meningkat. Jadi setiap masa yang dilalui oleh kita, tuan-tuan, tidak lari sama ada bertambahnya iman atau berkurangnya iman. Tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa cemburu. Kita lihat bagaimana mereka yang dijemput oleh Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan imam meningkat, tuan-tuan, balik masjid, aksiden, meninggal dunia. Itu banyak. On the way datang ke rumah Allah, tuan-tuan, dia nak melakukan ketaatan, meninggal dunia, aksiden. Tuan, dia dijemput oleh Allah dalam keadaan yang baik. Dia dijemput oleh Allah dalam keadaan iman yang sedang meningkat. Jadi dengan kita memelihara sesuatu yang menambahkan iman, tuan-tuan, mudah-mudahan kita diakhiri dengan keadaan iman kita yang sedang meningkat. Kemudian kata pengarang, wa idza aradna al-fawza bi tahqiqil iman fa alaina an nuqimah. Dan sekiranya kita menginginkan kejayaan dengan pengukuhan iman, maka ke atas kita mesti mendirikannya. Apa tu? Okey, sekarang kata pengarang. Sekarang, tuan-tuan, kita nak kita di kalangan golongan yang berjaya dengan pengukuhan iman. Yalah, tuan-tuan, siapa yang tak nak? Kita nak, begitulah, kitalah dirinya. Kata pengarang, maka ke atas kita mesti mendirikan beberapa perkara. Yang pertama, tasdiqan thabitan fil qulubi an tariqil ilm. Yang pertama, semestinya kita membenarkan dengan kebenaran yang jitu di dalam hati. Yang pertama, kita mesti benarkan dalam hati kita, berpandukan jalan nilaian ilmu. Maknanya kita nak dirikan iman, seolah-olah kata pengarang kepada kita, kita kena berpaksikan kepada ilmu. Ya. Maknanya bukan sebab iman ikut-ikutlah. Tak. Haji, kenapa haji beriman? Yalah, Ustaz, ayah saya kan Bilal di kampung. Ke situ lah perginya, tuan-tuan. Dia beriman sebab ayah dia Bilal di kampung. Takkan itu je haji? Saya ni kan keturunan ulama. Jadi kalau saya tak beriman, aib lah. Malu keluarga, malu keturunan ulama tak beriman. Tuan, takkan itu sahaja. Jadi bicara pengarang tadi, tuan-tuan, menyatakan kepada kita dengan berpaksikan kepada ilmu. Iman kita bukanlah kerana mengikut dengar-dengar cakap. Sebaliknya, semestinya iman kita berpaksikan di atas ilmu. Perkara kedua, kata pengarang, wa amalan fil qulub. Untuk mengukuhkan iman, tuan-tuan, mesti ada praktikal amalan di dalam hati kita. Apa pula tu amalan hati? Iaitu, kata pengarang, melalui jalan mengingati Allah dan berfikir. Ialah kita nak kukuhkan iman, tuan-tuan, kita ada beberapa ikhtiar. Yang pertama, dengan cara penilaian ilmu, dengan jalan ilmu. Yang kedua, dengan amalan hati kita. Hati kita kena sentiasa, hati saya sedang berbicara, tuan-tuan, hati saya terutamanya kena sentiasa ingat kepada Allah, berfikir, khususnya pada ayat-ayat yang mengaitkan tentang alam cakrawala, ayat-ayat Al-Quran,
merujuk kepada perkara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi ini cara yang diketengahkan oleh pengarang. Jadi kata pengarang, ada beberapa cara. Yang pertama, dengan cara penyelainan ilmu, kita mengukuhkan iman. Yang kedua, dengan kita sentiasa ingat kepada Allah. Ini berpaksikan kepada amalan hati kita dengan ingat kepada Allah, berfikir. Kemudian kita juga sentiasa memikirkan tentang alam, dan kita juga sentiasa memikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kejap, kenapa pengarang mengaitkan kita memikirkan tentang alam akan menguatkan iman? Itu kami tak faham. Takkan dengan sebab kita memikirkan tentang alam, dia juga menjadi sebab iman kita meningkat dan dikukuhkan iman. Tuan-tuan, kita pernah berbicara dahulu merujuk kepada kaedah yang digariskan oleh pengarang. Pengarang, tuan-tuan, dia adalah ulama yang masih ada sekarang. Jadi bicaranya biasanya, tuan-tuan, ianya berpaksikan kepada realiti semasa. Realiti semasa. Maaf saya sebut dalam bab ini, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita tidak nafikan sumbangan ulama-ulama terdahulu. Saya yakin, tuan-tuan, sekiranya kita buka kitab Jawi yang berbicara tentang akidah, tauhid, kitab Jawi lama, tuan-tuan, tuan-tuan boleh faham ke tak? Betul lah, kami pun kurang faham sebenarnya. Betul, tuan-tuan. Dengan kaedah mantik yang tinggi, tuan-tuan, kita pun pening. Betul, itu realiti. Jadi pengarang menerapkan kepada kita kaedah terkini melihat kepada keadaan terkini, dengan laras bahasanya yang lebih mudah difahami oleh kita, serta kita tidak nafikan sumbangan ulama-ulama terdahulu, tuan-tuan. Kita tak nafikan. Cuma bicara pengarang bersesuaian dengan keadaan kita. Jadi keadaan kita, tuan-tuan, biasanya pengarang akan mengetengahkan kepada kita cara kita berinteraksi dengan alam melalui kita memahami faedah di sebalik penciptaan alam dan mengaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam. Okey, macam mana tu kami tak faham. Macam mana dengan kita berfikir tentang alam akan meningkatkan iman kita kepada Allah. Begini, tuan. Contoh, daun yang diciptakan oleh Allah. Daun yang diciptakan oleh Allah, tuan-tuan, bila kita lihat daun dan bila kita melihat natijah hasil daripada pengkajian saintifik, tuan-tuan, di antara fungsi daun, ianya bertindak sebagai recycle semula daripada karbon dioksida kepada oksigen. Bila kita lihat itu, Allah, rupanya daun je, dia punya tak nampak macam penapis pun, tetapi mempunyai kelebihan yang lain, yang mana Allah mencipta dia sebagai recycle semula daripada karbon dioksida kepada oksigen. Tuan, kita lihat siapa yang cipta. Okey, daun itu Allah yang cipta. Bila kita lihat di situ, tuan-tuan, secara tidak langsung yang mencipta daun tadi semestinya maha bijaksana. Maha bijaksana, tuan-tuan. Bila kita tengok daun gitu je, secara tidak langsung pencipta kepada daun tadi mesti bijaksana. Secara tidak langsung pencipta kepada daun itu amat mengetahui hakikat di sebalik setiap ciptaannya. Secara tidak langsung, tuan-tuan, menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hebat betul ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lihat kepada ciptaan tadi, tuan-tuan, kita boleh gariskan sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung, ianya juga meningkatkan keimanan kita. Contoh yang lain, tuan-tuan, bila kita lihat ikan kerapu hidup di lautan, sepatutnya dia hidup di tempat masin. Ikan tu pun masin juga. Tapi kenapa manis betul isi ikan kerapu? Tuan Haji, bila kita berfikir sejenak melihat kepada alam, kita akan cuba menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, maha bijaksananya Allah. Yang kita tahu bila hidup tempat masin, dia akan masin, tapi tak, ikan tu manis isinya. Tuan, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala atas setiap ciptaannya, tuan-tuan, bila kita fikir, ianya akan menambahkan keimanan kita. Contoh yang lain, tuan-tuan, hanya dengan kita memikirkan tentang alam, ianya akan menambahkan iman. Ya, contoh, melalui satu teori saintifik,
para saintis menamakan teori itu dengan The Big Rip Theory. The Big Rip Theory, tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan boleh search. Ini di antara penemuan terkini, tuan-tuan, yang mana mereka menggariskan kelak akan berlakunya koyakan dahsyat, koyakan besar yang akan berlaku melihat kepada koyakan alam, dan ianya juga adalah pengakhiran kepada alam. Manakala mereka juga bersetuju alam ini akan berakhir, di antara peristiwa yang akan berlaku, tuan-tuan, adalah koyakan dahsyat. Dan sekarang dunia sedang bergerak ke arah itu. Tuan-tuan boleh search The Big Rip Theory, atau kita boleh search di YouTube, tuan-tuan, untuk memudahkan kepada kita bagaimana sehingga berlakunya koyakan dahsyat tadi. Tuan-tuan, itu hasil kepada penelitian alam. Kejap, tadi kata dengan penelitian alam tadi kita akan meningkatkan iman. Kami tak faham kenapa dikaitkan dengan peningkatan iman di situ. Okey tuan, begini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman di antara perihal kiamat akan berlakunya koyakan dahsyat yang kita nyatakan tadi, tuan-tuan. Ini di antara perihal kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat pertama surah Al-Insyiqaq, idza as-samaa'u syaqqat, apabila langit terbelah. Ayat pertama surah Al-Infitar juzuk 30, idza as-samaa'u fatarat, apabila langit terkoyak. Jadi melihat kepada ayat-ayat yang dinyatakan oleh Allah, melalui kita melihat kepada alam. Kejap, penemuan saintifik menyatakan alam akan berakhir dengan koyakan dahsyat yang akan berlaku nanti. Manakala di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga mendedahkan di antara perihal kiamat, tuan-tuan, akan berlakunya koyakan langit. Tuan-tuan, bila kita lihat melalui penemuan saintifik tersebut, penemuan itu, tuan-tuan, di antara penemuan yang meningkatkan iman. Kenapa pula, tuan? Sebab penemuan itu ada kaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah telah lama menyatakan tentang di antara perihal kiamat akan berlaku koyakan. Manakala pada zaman kita ini, tuan-tuan, ini di antara penemuan terkini yang menyatakan kelak akan berakhirnya dunia ini dengan koyakan dahsyat, dan dunia sedang bergerak ke arah itu, tuan. Iman kita meningkat. Kenapa? Dengan apa yang kita imani selama ni, tuan-tuan, dengan apa yang kita beriman dengan ayat-ayat Allah tadi, rupa-rupanya ianya bersesuaian dan bertepatan dengan saintifik. Ya, dengan kita melihat alam, tuan, ianya akan menambahkan iman. Jadi ini juga di antara kaedah yang akan digunakan oleh pengarang. Kita tak masuk lagi, tuan-tuan, dalam bab-bab tersebut, yang mana pengarang juga akan menukilkan kepada kita pembuktian saintifik menunjukkan bahawasanya Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW itu jauh dan mendahului saintifik. Kita akan lihat nanti, tuan-tuan. Ini di antara poin yang digunakan oleh pengarang dengan kita melihat alam. Sebenarnya ada cara untuk meningkatkan iman. Sambil kita melancong, tuan-tuan, kita pergi Langkawi sebagai contoh. Kita pergi tengok tempat-tempat yang tak pernah kita pergi, tuan-tuan, dengan keunikan, dengan ikan yang berbagai warna, macam ragam. Tuan-tuan, sebenarnya ada cara untuk kita meningkatkan iman. Ada cara kita berfikir, yang mana dengan cara itu ianya akan meningkatkan iman, dan ini akan digunakan oleh pengarang nanti. Okey. Kemudian di antara perkara yang lain, tuan-tuan, untuk kita meningkat dan memperkukuhkan iman, kata pengarang, wa amalan bijawarihina, dan semestinya praktikal dengan panca indera. Okey, tadi pengarang mengetengahkan kepada kita yang pertama, iaitu kita mesti membenarkan dalam hati, berpandukan jalan penilaian ilmu, mesti belajar. Yang kedua, iaitu dengan cara amalan di dalam hati kita, melalui kita ingat kepada Allah, kita berfikir tentang ciptaan, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga di antara wasilah yang mengukuhkan iman, iaitu kita mesti menterjemahkan dengan praktikal kita. Tak cukup, tuan-tuan, sekiranya saya mengaku, saya beriktikad, manakala saya tidak menterjemahkan dengan praktikal, tak cukup. Poin ini kita pernah nukilkan pada pertemuan lalu, tuan-tuan.
Kita ulang semula pada poin tersebut. Maknanya kita mesti menterjemahkan dengan praktikal. Tak cukup. Kami dengar tadi kata tak cukup kita mengaku, kita berpegang dalam hati kita, tak cukup lagi. Betul tuan-tuan? Sebagai ringkasan yang pernah dinukilkan oleh pengarang, kita pernah dengar orang kata, saya ni walaupun saya free hand, tetapi hati saya baik. Tuan-tuan, maaflah, walaupun saya ni mulut lancang sikit, tetapi hati saya baik. Betul ke tuan-tuan? Betul ke apa yang dia kata? Kejap, soalan kami, apa yang dia kata tu patuh syariat ke tak? Sebab sekarang dia kata walaupun dia tak minta aurat, tapi hatinya baik. Seolah-olah hati baik itu sudah memadai tuan-tuan. Kita katakan tak. Kenapa pula? Sebab tuan-tuan, pengakuan atas keimanan dan pegangan di dalam hati semata tidak memadai iman itu diterima. Kenapa? Ini di antara poin yang dinukilkan oleh pengarang dahulu tuan-tuan. Yang mana pengarang menyatakan jika itulah keadaannya, falaqad kana iblis mu'taqidan billah, maka sesungguhnya iblis juga mengaku Allah itu Tuhan. Kalau hanya dengan sebab pengakuan semata, tuan-tuan, iblis juga mengaku. Tetapi kenapa walaupun iblis mengaku Allah itu Tuhannya, kenapa Allah katakan iblis itu juga di antara mereka yang kufur? Ini poin yang pernah dinyatakan oleh pengarang tuan-tuan. Iblis tak pernah mengaku dirinya adalah Tuhan. Dia tak pernah mengaku. Bahkan kita melihat dahulunya tuan-tuan, melalui bicara daripada iblis. Petikan daripada surah Sad ayat 79. Ini pengakuan yang jelas, yang mana iblis berkata, wahai Tuhanku. Dia mengaku Allah itu Tuhan. Bahkan tidak pernah terucap daripada iblis yang mana dia mengaku dirinya Tuhan. Tak pernah. Dia mengaku Allah Tuhan. Tetapi adakah cukup pengakuan yang mana Allah itu Tuhannya? Tidak. Dengan sebab dia tidak melaksanakan tuntutan Allah dahulunya, dan Allah menggariskan iblis ini wa kana minal kafirin. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, enggan dan sombong, dan adalah dia tergolong di kalangan orang-orang yang kufur. Jadi dengan pegangan di dalam hati semata-mata ataupun pengakuan tidak memadai, iman seseorang itu diterima, dan semestinya dia menterjemahkan dengan praktikal. Saya kata saya beriman, saya wajib untuk aurat. Saya kata saya beriman, saya wajib solat. Saya kata saya beriman, saya wajib puasa. Saya kata saya beriman, saya wajib melaksanakan tuntutan di dalam Islam. Ini melihat kepada bicara dahulu tuan-tuan. Jadi kata pengarang, kita kembali semula. Jadi kata pengarang, saya terus terjemahkan tuan-tuan, melihat masa yang semakin mencemburu kita. Di antara sebab yang akan memperkukuhkan iman, iaitu amalan dengan panca indera kita. Dengan kita mendirikan rukun-rukun Islam, dengan berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga jiwa raga kita, dan kita bermujahadah diri kita untuk melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah. Betul tuan-tuan? Kita nak laksanakan apa yang disuruh oleh Allah memerlukan kepada mujahadah. Kejap, mujahadah tu apa? Maknanya kesungguhan kita ke arah itu. Contoh, kita nak datang solat tuan-tuan. Cukup ke tak tuan-tuan kita upload di Facebook? Cukup ke tak? Kita nak datang solat. Mudah-mudahan esok saya sempat untuk mendirikan solat jemaah di Masjid Setia Alam. Kemudian kita pun upload gambar masjid. Cukup ke kita upload? Sedangkan kita tidak ada mujahadah untuk menghadirkan diri ke masjid tuan-tuan. Contoh, cukup ke tuan-tuan? Doakan saya. Tuan-tuan, dia seorang doakan dia tak tutup aurat. Doakan saya, tetapi tak ada mujahadah. Cukup ke? Jadi tuan-tuan, kata pengarang mesti diterjemahkan dengan mujahadah, iaitu kita berdoa kepada Allah supaya kita ada mujahadah, kesungguhan diri kita, jiwa kita untuk melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah. Dan juga wa mujahalatis salihin, duduk dengan orang yang baik. Betul tuan-tuan, ini poin yang sangat kita setuju dengan bicara pengarang. Seolah-olah kata pengarang, untuk kita memperkukuhkan iman, kita kena kawan dengan orang baik-baik. Ya, betul tuan-tuan. Kawan-kawan kita yang baik tuan-tuan ada kalanya mendorong kita. Kita ni bukan kaki masjid, betul. Tapi bila kawan-kawan yang baik-baik tadi tuan-tuan masuk waktu solat, dia orang cari masjid, kita pun ikut sekali. Betul.
Jadi maknanya pengaruh kawan ni kuat. Betul, sebab itu pengarang mengaitkan kepada kita dengan duduk dengan orang-orang yang baik. Wa mujalasati salihin, kita duduk majlis kita dengan orang yang baik tuan-tuan, ianya juga akan terkena kepada kita. Kita ni tak baik mana, tapi kita kawan dengan kawan yang baik-baik ni tuan-tuan, betul ianya ada pengaruh kepada kita. Jadi kita berdoa terlebih dahulu untuk azan insya-Allah. Kita kembali semula pada poin yang dinyatakan oleh pengarang dan saya cuba ringkaskan tuan-tuan insya-Allah. Jadi di antara poin yang dinyatakan oleh pengarang, di antara sebab yang dapat memperkukuhkan iman kita dan menambahkan iman tuan-tuan, iaitu kita cuba duduk dengan mereka-mereka yang baik, teman rapat, teman setia kita dari kalangan mereka yang baik. Kenapa? Sebab tuan-tuan, pengaruh kawan lebih dekat kepada kita daripada pengaruh keluarga tuan-tuan. Itu realiti. Terutamanya bagi orang lelaki tuan-tuan. Ada kalanya kita kongsi rahsia dengan kawan, dengan rumah kita pun kita tak cerita. Jadi sekarang pengarang menyatakan kepada kita, wa bi mujalasati salihin, dan dengan duduk dengan orang-orang yang baik. Betul, ada kalanya mereka ini mempengaruhi kita. Bila duduk dengan orang baik-baik tuan-tuan, betul, biasa kita kena tegur, dia orang tegur. Ini satu perkara yang baik untuk kita. Jadi dengan duduk kita dengan mereka tuan-tuan, ada sudut positif,
Yang mana ianya juga di antara perkara yang meningkatkan iman kita ialah mereka berbicara satu yang baik, tuan-tuan. Mereka cakap yang baik-baik. Jadi dengan duduk dengan mereka, tuan-tuan, kita rasa kebaikan. Jadi di sini kata pengarang, seterusnya pengarang menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala. Petikan daripada surah Al-Kahfi, juzuk 15, muka surat 297. Saya terus membaca terjemahan daripada ayat tersebut, ayat 28, ayat 28. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keredaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling daripada mereka, yakni pada orang yang baik tadi, yakni kerana mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Tuan-tuan, kita lihat pada poin yang kedua daripada ayat tersebut. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita yang mana jangan kita follow orang yang kerah hati. Kenapa, tuan-tuan? Sebab bila kita rapat dengan dia, kita ikut dia, tuan-tuan, ianya juga akan mempengaruhi kita. Contoh, kita berada dalam dua situasi, tuan-tuan. Tadi kita duduk dengan geng-geng masjid, kaki-kaki masjid dengan kawan kita. Baik kita ni tak baik mana, tuan-tuan. Jadi bila waktu solat, adalah mereka ingatkan kita tengah makan tadi, tuan-tuan, orang dah azan tu, jom kita pergi masjid. Tuan-tuan, secara tidak langsung ianya akan mengingatkan hati kita kepada Allah. Tetapi, tuan-tuan, dalam keadaan situasi yang kedua, kita duduk dengan kawan kita, tuan-tuan, dengar azan macam tak ada apa. Macam dengar azan, tuan-tuan, macam tak ada apa yang berlaku. Tuan-tuan, mungkin hati kita pada awalnya asal nak pergi masjid, tetapi dengan sebab dorongan tidak ada, tuan-tuan, kita pun duduk. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga, akhirnya perkara itu menjadi kebiasaan buat kita. Jadi bila kita lihat pada ayat ini, tuan-tuan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, ialah yang dapat kita lihat, kita faham, jangan kita follow mereka yang mana hati mereka keras. Kenapa, tuan-tuan? Sebab ada kalanya ianya akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi melihat saranan yang digariskan oleh pengarang supaya kita duduk dengan orang yang baik, tuan-tuan, betul ada kalanya mereka ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Inilah terutamanya diri kita, tuan-tuan. Kita ada sifat-sifat tertentu. Saya nak kongsi satu cerita, tuan-tuan, dan insya-Allah kita akan akhiri bicara kita malam ini dengan cerita ini. Saya namakan seorang ustaz tersebut daripada Terengganu, Ustaz Muhyiddin daripada Terengganu. Dia pernah cerita satu cerita, tuan-tuan. Saya namakan dia supaya cerita ni bukan cerita rekaan. Dia pernah satu cerita. Dia kata adakan kawan kami masa tengah musafir, dia ni memang kami perasan dia susah untuk keluarkan duit. Bila pergi makan, apa dia buat, tuan-tuan? Dia kata kawan dia tu akan tinggal dompet dalam kereta. Jadi bila bayar, lupa duit dalam kereta. Dia kata kami dah perasan lama, bila pergi makan dia akan buat begitu. Dompet dia akan tinggal dalam kereta. Memang betul dia tinggal dalam kereta, tuan-tuan. Okey, kemudian kawan-kawan yang lain pun dah mula berasa hati. Kawan-kawan yang lain pun berasa hati dengan dia. Jadi apa tindakan kami? Katanya lah, apa tindakan kami? Jadi kami buat satu perancangan. Ketika mana mereka musafir, tuan-tuan, travel sekali. Kemudian waktu makan, yang telah dijanjikan, kami semua tinggal duit dalam kereta. Seorang pun jangan bawa dompet. Yang kawan kita tu memang dia tak bawa, memang dia akan tinggal dalam kereta. Yang lain tu jangan bawa juga, tinggal dalam kereta. Tu tak apalah. Habis makan, katanya waktu nak bayar, kau bayar kan ni? Saya dompet dalam kereta. Kau semua dompet dalam kereta. Last sekali, tuan-tuan, sampai kepada sahabat mereka tadi tu, macam ni lah, hari ni apa kata kalau kau bayar pula, sebab semua dompet kami dalam kereta. Jadi dia pun pergi ambil dompet dalam kereta, tuan-tuan. Bermula hari tu baru dia sedar, rupa-rupanya sahabatnya berasa sesuatu untuk dia. Tuan-tuan, bermula saat itu, tuan-tuan, boleh tahu kawan-kawan dia tak suka dengan dia.
Mana mungkin tuan-tuan kalau kita fikir dengan logik akal, semua orang boleh tinggal dompet dalam kereta. Itu ada teguran buatnya tanpa mereka bercakap, rupanya itulah teguran untuknya. Dapat kawan yang baik tuan-tuan, dia tak sembuh kita. Kalau kawan yang ni sikit tuan-tuan, dia sembuh begitu je. Tetapi tuan-tuan kawan yang baik ni kita tengok, tegur pun kawan tadi pun tak berasa hati. Last kali baru tahu punya kawan-kawan berasa hati dengan dia. Mereka tak tegur dia dengan apa yang mereka buat tuan-tuan. Kemudian katanya, lepas tu bila mana-mana tempat kami berjalan, nak bayar, dia orang pertama nak bayar. Sebab dia tahu punya kawan dia berasa hati dengan dia tuan-tuan. Lepas tu bila nak bayar, dia tak tinggal dompet, tak tinggal. Kemudian dia orang pertama semangat nak bayar. Tapi itulah tuan-tuan, baiknya kita bila kita ada kawan-kawan yang baik, mereka akan dorong kita dengan kebaikan, dan mereka akan menasihati kita tuan-tuan dengan cara yang terbaik. Kita pun seronok dengan mereka. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita temarapan, duduk dengan kita, selalu lepak dengan kita tuan-tuan, kawan-kawan yang baik, dengan kebaikan yang mereka ada itu tuan-tuan, mendorong diri kita yang tak baik mana ni tuan-tuan untuk melakukan kebaikan. Jadi saya memohon dengan kemaafan sekiranya urungkan kata saya untuk mana-mana pihak atau bicara saya untuk peribadi tuan-tuan. Ibu-ibu, saya memohon ribuan kemaafan atas keterlanjuran budi bicara. Wallahu ta'ala alam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.